Assalamualaikum saudara, bila mendengarkan irama gambus, sebenarnya inilah kelebihan gambus yang dicipta oleh ahli falsafah Islam yang terkenal Al-Farabi. Malah dalam buku kitab Al-Musika, Al-Farabi ada menyentuh tentang peranan muzik sebagai terapi pada jiwa. Buktinya, mari kita dengarkan sekali lagi alunan gambus ini. Pergi ke Medan, pergi ke Medan, singgah sebentar ke Jakarta, singgah sebentar ke Jakarta. Adik laksana permata intan, permata intan, abang di mabuk cahayanya, abang di mabuk cahayanya. Gambus adalah alat muzik Arab yang dinamakan ud, yang bermaksud kayu, ranting atau tangkai yang mudah dilentur. Di Johor, gambus jenis Hadramaut sering digunakan dalam persembahan. Alat muzik dari Timur Tengah ini dipercayai dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada abad ke-19 yang lalu. Ke Jakarta, singgah sebentar ke Jakarta. Senggarang Batu Pahat Johor cukup terkenal dengan aktiviti membuat gambus. Di sini, terdapat 2 orang pembuat gambus Hadramaut. Antaranya, Halidan Isnin yang tinggal di Parit Hailam Mukim 10, Senggarang Batu Pahat. Halidan Isnin adalah penyambung legasi tokoh pembuat gambus terkenal di Johor sekitar tahun 1970, iaitu Allahyarham Hasan Osman atau lebih dikenali dengan panggilan Pak Hasan. Bila habis sekolah, maksudnya saya dengan hala tuju saya, dengan kerja saya, dan ketika itu arwah orang tua saya ni memanglah buat gambus sepenuh masa. Tetapi atas desakan hidup yang mana saya untuk mencari satu kelainan, ketika itu terfikir dalam hati, apa salahnya kalau saya ikut apa yang orang tua saya buat ni. Yang mana ketika itu saya bermula dengan alat pergendangan. Orang tua saya buat gambus, yang mana ketika itu saya terus berkecimpung dalam pembuatan alat muzik gambus. Pak Hasan adalah bapa saudara Halidan. Oleh sebab sejak berusia 3 tahun beliau tinggal bersama Pak Hasan, ia memberi ruang yang cukup kepada bekas pensyarah sambilan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan atau Aswara ini mempelajari teknik penghasilan gambus yang berkualiti. Meskipun Halidan tidak mahir bermain gambus, namun berkat ketekunan dan keyakinan diri, akhirnya Halidan berjaya mewarisi bakat Pak Hasan sebagai pembuat gambus dan seterusnya menjadikan gambus sebagai punca rezeki untuk menyarir keluarga. Tekad Halidan ini mengingatkan persada jurnal kepada pesanan Rasulullah SAW riwayat oleh Bukhari.
Tiada makanan yang dimakan oleh seseorang itu lebih baik daripada ia memakan makanan yang hasil dari usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya adalah Nabi Allah Daud alaihi salam memakan makanan yang hasil dari usaha tangannya sendiri. Apabila kita membuat gambus, bagai pemain gambus, pandai bermain gambus, maksudnya itu terlalu bonus. Tapi saya kadang-kadang resah dengan diri saya sendiri. Kenapa Allah Ta'ala bagi saya boleh membuat tapi tidak boleh bermain? Mungkin itulah yang dikatakan kelebihan Allah SWT. Ketika mulanya buat gambus, arwah orang tua saya membuat, saya rasa macam tak ada cabaran. Bukan tak ada cabaran macam tu. Dengan keadaan sekarang, apabila saya mewarisinya, dengan keadaan dunia yang tanpa sepadan, dengan era-era digital dia, gambus terlumbas. Maksudnya dari segi kita memang tertinggal jauh apa yang ada di sebelah sana lah, khususnya di kawasan tanah-tanah besar Arab lah. Sebab gambus tempat dia ratusan tahun bermula. Kita gambus ni eranya dalam tahun 63 mula orang tu saya hingga saya kena. Tapi satu cabaran yang saya tarik, yang saya ambil iktibarnya satu je. Saya memastikan gambus ini berwajah Melayu. Ini adalah sebahagian daripada koleksi gambus yang saya saya buat, yang mana ini gambus terkini lah. Saya panggil dia gambus para. Saya buat, saya menggunakan kayu tempatan. Kayu jenis apa? Ini yang sayu seperti ini ciku. Ciku. Dia berbeza jenis kayu. Berbeza. Dalam buat gambus ni kita perlu dua jenis kayu. Satu kayu keras, satu kayu lembut ataupun kayu lampung. Biasa kayu lampung ni bahagian muka lah. Ini gambus Hadramaut, yang mana kita popular dipanggil gambus Johor. Kenapa Hadramaut? Sebab kita daripada kawasan satu tempat daerah Hadramaut di Yaman. Yang ni saya banyak guna kayu di kayu di tepi pantai ni, yang ada di pantai kat saya ni. Ini kayu nyirih. Saya guna kayu seperti juga, dan juga mukanya saya guna kayu ara. Saya gunakan bahasa setempat lah, sebab bahasa saintifik ni saya kurang mahir lah. Ini pun sama jugalah. Maksudnya ni saya guna kayu meranti. Tapi untuk pengetahuan puan pula, inilah gambus yang dibuat oleh guru kepada arwah orang tua saya. Asalnya itu dibuat oleh Syekh Ahmad Al-Qadri di Singapura. Ini 50-60 tahun ada. Sebab gambus yang datang di sini, orang tu nak baiki tapi saya tukar. Maksudnya tak tukar dengan satu, boleh tak, saya cuma jadikan ini sebagai satu warisan ataupun satu koleksi saya lah. Secara rasmi, Halidan mula fokus kepada kerja-kerja pembuatan gambus pada tahun 2000. Sejak daripada itu, bapa kepada 3 orang anak ini berjaya meletakkan namanya sebagai satu-satunya pembuat gambus di Johor yang menghasilkan gambus beridentitikan budaya Melayu Johor. Apapun cabarannya, yang pasti 10 tahun selepas itu, usaha Muni Halidan diiktiraf oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dengan menganugerahkan sebuah bengkel industri budaya di bawah program pembangunan keusahawanan seni budaya dasar industri kreatif negara. Salah satunya boleh menjadi juga satu sumber pendapatan, yang mana dulu pun saya pun tak yakin. Saya rasa buat gambus ni boleh cari makan dia ketika orang tua saya membuat ni. Tapi apabila saya dah terletak di sini atau nak kata tak boleh, sampai sekarang pun alhamdulillah boleh menyara anak, boleh menyekolahkan anak. Tapi kita kena ingat lah, satu pesanan saya lah, budaya itu lambang bangsa. Pupusnya budaya itu, maka lenyaplah bangsa itu. Itu kita kena pertahankan. Orang kata ni budaya leluhur kita.
Beginilah rutin harian Halidan. Seawal 8 pagi, Halidan sudah bersiap sedia mencari rezeki. Seperti mana insan kreatif yang lain, Halidan juga lebih banyak menghabiskan masa di bengkel. Walaupun sendirian, dia berupaya menghasilkan gambus berkualiti sehingga 20 tahun jangka hayat. Sebagai pembuat gambus berpengalaman, Halidan lebih selesa menyempurnakan proses pembuatan secara tradisional. Pun begitu, dia agak cerewet dalam memilih bahan asas gambus. Hanya kayu dari spesies pokok rengas, merawan serta kayu pokok durian Belanda dan ciku sahaja diberi keutamaan untuk membuat gambus. Menurut Halidan, gambus yang baik mestilah daripada kayu ringan dan mudah dibentuk. Kerana kayu berstruktur ringan akan mempengaruhi kelunakan alunan gambus. Lazimnya, Halidan mendapat stok bahan mentah dari hutan berdekatan rumahnya sahaja. Pasal dalam proses pembuatan alat musik gambus ni, yang bahan paling utama yang saya titik beratkan adalah kayu. Kayu ini terbagi ke berdua, satu kayu keras, satu kayu lembut ataupun kayu lampung. Sebagaimana yang pun tahu, sebagai contoh inilah. Ini kayu keras. Ini kayu nireh. Maksud saya bentuk daripada bulat, saya pukalkan, nanti saya jadikan dia berbagai komponen. Dalam pemilihan kayu ni juga pun, satu benda yang perlu kita ingat yang mana sekiranya gambus itu, saya hendakkan satu gambus yang boleh kata bermutu dengan corak yang kayu itu biasanya saya sendiri dapatkan, saya sendiri cari. Sekiranya untuk gambus biasanya saya beginilah, saya beli dengan kawan-kawan saya yang mana beliau ada kerja dalam kayu, saya inilah ni kayu meranti maksudnya. Kemudian saya jadikan inilah. Saya keping tipis-tipiskan okey, dan ni saya layu untuk dapatkan bentuk dia. Okey.
Begitu juga semasa membuat lubang kecil di bahagian papan pemuka dan menebuk lubang suara di bahagian perut gambus. Segalanya dilakukan dengan penuh teliti. Paling mencentik nurani Persada Jurnal apabila Halidan menjelaskan tentang prinsip hidup dalam mencari rezeki. Setiap kerja perlu dilakukan dengan sempurna kerana setiap ringgit yang diterima ada tanggungjawab yang dituntut di dalamnya. Di situlah letaknya keberkatan rezeki yang memudahkan lagi Halidan berkarya. Lengkaplah sudah proses menyiapkan gambus. Harganya bermula dengan RM1,600 Malaysia dan boleh mencecah sehingga puluhan ribu bergantung kepada jenis kayu dan seni ukiran. Ini adalah gambus yang telah siap. Yang mana saya siapkan gambus ni bergantung kepada gambus itu sendiri. Maksudnya saya jual gambus ni harganya daripada RM1,000 ke atas lah. Maksudnya jadi buatnya pun itu bergantung. Maksudnya saya antara 3 minggu hingga ke lebih daripada 3 minggu. Kadang 3 bulan pun ada, 6 bulan pun ada. Maksudnya itu mengikut gambus yang saya kendaki lah. Paling singkat siapkan berapa? 3 minggu biasa itu 3 minggu lah. 3 minggu biasa saya buat. Pasal gambus ni buatnya bukan maksudnya 3 minggu tu sebelum hari. Maksudnya kita tinggal buat lain. Saya anggarkan 3 minggu siap lah saya beli gambus. Pun begitu, nilainya sebiji gambus di pasaran belum mampu untuk menarik minat generasi pelapis untuk menyambung keringat senja pembuat gambus sedia ada. Lekang dek panas, tak lapuk dek hujan, itu yang boleh disimpulkan tentang perjalanan seni muzik gambus di negara ini. Meskipun ada permintaan daripada peminat seni tanah air, tapi ianya bergerak secara mendatar dan tidak berkembang. Jauh berbeza daripada dahulu, kerana dahulu gambus menjadi salah satu elemen persembahan yang popular di negeri Johor.
Secara tradisinya, lagu-lagu yang dialunkan oleh alat muzik gambus lebih menjurus kepada unsur-unsur keislaman, dakwah dan bersifat ketuhanan. Sesuai dengan fitrah, alat muzik itu sendiri berasal dari negara Timur Tengah dan individu yang mempelajari nota muzik gambus juga secara tidak langsung turut mempelajari lagu-lagu Arab yang menyanyikan dalam bahasa Melayu dengan menggunakan makam-makam Arab. Gambus merupakan sebuah alat muzik yang bertali 11 lah kalau kita sebutkan. Kalau di Johor ni dia ada dua jenis gambus, iaitu gambus yang disebut sebagai gambus Melayu dan juga gambus Arab. Gambus Melayu ni terdiri daripada yang dibuat daripada bahan-bahan tempatan. Mungkin dia menggunakan sebatang kayu yang dikeruk dan dipasang dengan kulit dan juga tali lah. Sementara satu lagi gambus Arab, dia berasal daripada Hadramaut dan dia dibuat secara bilah kayu satu-satulah dipasang. Yang mungkin yang itu kita boleh tengok cara pembuatannya lah. Tapi di dalam masyarakat Johor, gambus sudah berada lama lah, bermula daripada tahun 1500 dipercayai. Ikut kajian, dia ada beberapa teori yang mengatakan dia masuk melalui perdagangan. Maksudnya pedagang Arab datang dengan membawa alat muziknya, dengan membawa kesenian mereka ke dalam masyarakat, dan masyarakat menerima muzik tersebut ataupun kesenian tersebut dan beradaptasi dengan masyarakat tempatan lah. Dalam Islam, seni muzik adalah satu keperluan dalam kehidupan. Kerana naluri manusia sentiasa memerlukan hiburan untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Sebab itu, Islam tidak sesekali menghalang penganutnya untuk mendapatkan ketenangan melalui seni muzik, asalkan tidak terkeluar dari batas syarak. Dan yang penting sekali adalah nilai kesederhanaan dalam usaha mencari hiburan. Kesemua ini ada pada alat muzik yang dicipta oleh Al-Farabi yang bernama gambus. Malah, menurut kajian penyelidik Universiti Pittsburgh, nota muzik gambus berupaya menjadi terapi jiwa yang gelisah. Manakala seni pembuatannya pula menceritakan tentang kecantikan dan kehalusan cabang seni. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu cantik dan suka akan kecantikan. Sama-samalah kita mekarkan kembali khazanah warisan muzik tradisi gambus supaya alunan gambus boleh bersifat serampang dua mata, berhibur sambil dakwah. Muzik ni sebenarnya ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita pelajari. Setiap manusia ni dia ada sebenarnya seni di dalam dirinya yang perlu kita angkat ke tahap yang maksimal untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Maksudnya kita menghargai apa yang diberi oleh Allah kepada kita, dan kita gunakan medium muzik ini untuk mendidik anak bangsa lah. Kalau contohnya dalam lagu-lagu gambus, memang lagu-lagu tersebut dari segi scalesnya ataupun dari segi tangga nadanya menggunakan lebih kurang macam taranum dalam bacaan ayat suci Al-Quran. Kita boleh gunakan untuk menarik minat orang ramai untuk mendekatkan diri dengan Allah melalui mungkin seni kata-seni kata yang mendidik mereka ke arah yang lebih baik. InsyaAllah. Demikian tadi saudara muzik tradisional gambus yang kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan lupa untuk saksikan rancangan Pesara Jeneral pada minggu hadapan. Assalamualaikum. saudara, dengarlah, dengarlah saudari-saudara dan juga sekalian ibu dan bapa dan juga sekalian
manfaat